Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama lagi meneruskan pembelajaran kita dalam subjek dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3. Okey, pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 3 yang mana kita akan sambung pembelajaran kita pada pelajaran 12. Okey, pelajaran 12. Diharap para pelajar dapat memberikan tumpuan dan sepenuh hati untuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum Ustaz nak menyambung pembelajaran, akan ada satu video yang mana kita boleh lihat daripada video tersebut. Okey, boleh tengok sekarang. Makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus dengan membawa syariat Rasul yang datang sebelumnya. Dalam beriman kepada Rasul-Rasul Allah mencakup 4 perkara. 1. Beriman bahwa risalah mereka benar-benar dari sisi Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingkar kepada salah seorang Rasul, maka sama saja dia telah ingkar kepada semua Rasul. Kedua, mengimani Rasul yang telah diberitahukan kepada kita namanya. Adapun Rasul yang tidak diberitahukan namanya, maka kita mengimaninya secara ijmal atau secara garis besar. Ketiga, membenarkan berita mereka yang sahih. Keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Dan Rasul yang diutus kepada kita sekarang adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penutup para Rasul. Tidak ada lagi Nabi setelahnya. Artikel muslim.org.id. Okey, Alhamdulillah kita dapat lihat satu video yang menarik berkaitan pembelajaran kita, yang mana kalau kita boleh fahami pembelajaran kita tadi menceritakan tentang Nabi dan Rasul. Okey, Nabi dan Rasul yang mana diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Rasul tu menyeru kepada semua orang untuk ikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sama ada Nabi ataupun Rasul, cuma dari tugasnya ada berlainan sikit lah. Dan mana kita kena mengimani Rasul tu dengan sebaik-baik mungkin lah. Dan kita tak boleh nak beriman dengan sebahagian Rasul saja, kena beriman semua Rasul. Tetapi kalau dekat Al-Quran dah ada sebut 25 orang Nabi, okay? Dan juga Rasul, dan juga beberapa orang Rasul yang mana kita perlu beriman kepada mereka, okay? Tak boleh nak beriman suka-suka hati. Juga yang mana sampai pada tahap kita, iaitu pada zaman Nabi, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, yang mana diturunkan Al-Quran yang menjadi risalah kepada kita sampai akhir zaman, dan tiada Nabi selepas Rasulullah SAW. Okey. Okey, beriman kepada Rasul, unit 1, konsep kenabian. Okey. Ini adalah tajuk kita, yang mana kat sini tajuk kita ni ada dua sepatutnya, ada unit 1, ada unit 2. Okey, unit 1 iaitu beriman pada Rasul, iaitu konsep kenabian, yang mana kita akan memahami konsep kenabian itu dengan lebih lanjut. Okey, kita mulakan pembelajaran kita. Okey, tapi sebelum kita nak belajar, kita kena tahu objektif pembelajaran kita dengan sebaik-baik mungkin. Okey, objektif pembelajaran kita iaitu menyatakan maksud Nabi dan Rasul. Juga kita akan tahu tentang menyatakan maksud Rasul Azmi dan Rasul-Rasulnya. Okey, juga kita akan tahu tentang menenaraikan sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Juga kita akan terus tentang menyatakan maksud ismatul Rasul dan mukjizat serta jenis-jenisnya. Juga kita akan tahu tentang menyatakan 3 hikmah Rasul dipilih di kalangan manusia. Ini objektif pembelajaran kita lah bagi unit yang pertama. Okey, kita masuk pada pembelajaran pertama. Okey, masuk konsep kenabian, masuk kepada konsep kenabian, iaitu maksud beriman kepada Rasul.
Meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para nabi dan rasul kepada umatnya, dan meyakini pengutusan 25 rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan nakli kewajipan beriman kepada rasul. Rujuk buku teks muka surat 83 yang mana A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat ke 208. Okey, 285, minta maaf surah 285, yang mana kat sini menyatakan tentang Rasul telah beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, dan juga orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Okey, kami tidak membezakan antara seseorang dengan yang lain daripada rasul-rasulnya. Yang mana kat sini ayat ni kalau kita faham bahawa semua nabi ni sama je, tak ada beza pun. Okey, tak ada beza pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksud nabi dan rasul. Okey, maksud nabi dan rasul, kita akan masuk kepada maksud nabi dan rasul. Okey, Nabi seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digunakan wahyu kepadanya, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Okey. Rasul adalah seorang lelaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digunakan wahyu kepadanya serta diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Okey, nabi ni banyak. Okey, kalau kita lihat, kalau ikut sabda Rasulullah SAW, nabi ni dia ada puluh ribu lah. Katanya belas ribu lah. Pada tempat yang Ustaz tanya ada belas ribu ke, tak ingat. Tetapi kalau yang Rasul ada 313. Okey, ada 313. Okey, jadi Rasul ni banyak. Okey, Rasul ni pun banyak, nabi lagi banyak lah. Tapi Rasul disuruh sampaikan kepada orang lain. Okey, ada satu video, jom kita sama-sama lihat. Okey, ada sama-sama lihat. Na 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 sifat-sifat Nabi yang wajib baginya, eloklah kita menghafalnya. Moga akan bertambah cinta kepadanya dan mengikut jejak langkahnya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, benar amanah, menyampaikan bijaksana. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, benar amanah, menyampaikan bijaksana. Sifat-sifat Nabi yang wajib baginya, eloklah kita menghafalnya. Moga akan bertambah cinta kepadanya dan mengamalkan sunnahnya. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah, benar amanah, menyampaikan
kita menambah keyakinan padanya. Dusta khianat menyembunyikan tidak cerdik, mustahil bagi Nabi. Okey, alhamdulillah. Okey, kita dah tengok satu video berkaitan tentang, senang cakap lah. Okey, senang cakap sifat Rasul. Okey, sifat Rasul. Okey, yang mana kita dah lihat tentang sifat Rasul. Sifat Rasul ni ada terbahagi kepada 3. First kali adalah sifat wajib. Sifat wajib ni ada siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Maksud siddiq adalah benar. Okey. Amanah maksudnya amanah. Tabligh menyampaikan, fatanah adalah bijaksana. Siddiq ni benar maksudnya perkara yang disampaikan adalah yang benar, bukan yang salah. Amanah maksudnya amanah dalam menyampaikan apa yang dilakukan, juga amanah dalam kehidupan seharian dia. Juga tabligh. Tabligh ni menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada Rasul saja, bukan pada Nabi. Okey, fatanah adalah bijaksana, yang mana tidak layak bagi Nabi dan juga Rasul adalah orang yang tidak akalnya tu tidak sempurna lah, ataupun akalnya tidak baik. Okey, dan orang cakap kurang pandai, dan tidak layak bagi Rasul. Okey, sifat mustahil bagi Rasul, okey, ada kazib, iaitu maksudnya berbohong ataupun berdusta. Khianat, iaitu maksudnya adalah mengkhianati. Kitman, maksud kitman adalah menyembunyikan. Baladah, iaitu senang cakap tidak pandai, ataupun dalam bahasa kasarnya perkataannya adalah, maaf bodoh, gitu. Okey, jadi ini adalah sifat mustahil bagi Rasul. Juga sifat harus. Okey, sifat harus bagi Rasul iaitu memiliki sifat manusia yang biasa, yang tidak menjejaskan martabat kenabian dan kerasulan mereka, yang mana layak bagi Nabi dan Rasul. Biasanya Rasul adalah sebab dia menyampaikan pada orang lain. Jadi sifat bagi Rasul adalah seperti manusia biasa sahaja. Okey, yang mana Nabi ni tidur, berkeluarga, berehat, serta berehat, mengeluarkan peluh, mandi. Okey, membuang air besar. Itu adalah sifat bagi Nabi dan Rasul. Dan sifat Rasul lah yang kita boleh dapat lihat lah, yang mana sifat ni adalah yang sepatutnya ada pada Nabi. Tak layak bagi Nabi, bukan bersifat bukan seperti manusia biasa. Okey, seperti manusia biasa. Okey, boleh faham okey. Okey, masuk kepada hikmah Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Okey, apa kebaikan? Saya cakap apa kebaikan Rasul dipilih dalam kalangan manusia. Pertama sekali adalah lebih mudah beriman kepada Rasul. Okey, dengan manusia, bukan makhluk lain. Kalau makhluk lain, maka sukarlah manusia nak beriman kepada Rasul, yang mana mungkin bahasanya lain, perbuatannya lain, nak rapat dengan manusia pun susah, dan manusia pun nak tengok, nak ikut kehidupan dia pun lagi susah, sebab dia bukan manusia. Contoh juga sebagai ujian kepada manusia, sama ada mengaku kebenaran Rasul atau mendustakannya. Ini tak nampak sikit, tapi Ustaz jelaskan. Sebagai ujian kepada manusia, sama ada mengaku kebenaran, mengakui kebenaran Rasul atau mendustakannya. Itu ujian kepada kita. Nabi ni dah depan mata, tapi sama ada kita terima ataupun tidak.
juga untuk menunjukkan kemuliaan manusia yang dipilih sebagai khalifah, yang mana kalau kita tahu manusia ni adalah sebaik-baik manusia. Tangan manusia ni, kamu carilah tangan makhluk lain yang sebaik dengan manusia, semulia dan sesempurna manusia. Ada tak? Tak ada. Jadi itulah kemuliaan Rasul dipilih dari kalangan manusia. Juga dapat menunjukkan contoh yang sempurna. Akhlak, perilaku, makanan halal, apa lagi? Banyaklah yang Rasulullah SAW jelaskan daripada tu dan menjadi contoh kepada kita dalam kehidupan kita. Lagi-lagi dalam unit berkeluarga ataupun hukuman jenayah, dalam hukuman faraid, yang mana Rasulullah SAW jelaskan. Yang mana contohnya berkeluarga macam mana, munakahat macam mana, banyak Rasulullah SAW jelaskan. Jadi kat situ memang selayaknya Rasul dipilih daripada kalangan manusia. Masuk kepada pembelajaran kita yang mana pada penjelasan lagi, iaitu pada maksud ismatul rasul. Ismah al-rasul, senang cakap ismah al-rasul. Maksud ismah al-rasul ni maksudnya adalah dari sudut bahasa terpelihara daripada sesuatu yang buruk, daripada istilah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap para rasul, daripada melakukan dosa dalam apa jua bentuk sekalipun, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Senang cakap maksumlah. Maksudnya jauh daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya pada Nabi dan Rasul, yang mana sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Yang mana selayaknya Nabi ni baiklah, perilakunya yang baik. Tak adalah bukan daripada perilaku yang buruk, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memelihara setiap percakapan Rasulullah SAW, malah setiap sabda baginda menjadi sumber hukum dalam syariat Islam. Yang mana kalau kamu lihat kat surah An-Najm ayat 3 hingga 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa inna huwa ila wahyu yuha. Yang mana surah ni menjelaskan tentang, dan dia Nabi Muhammad tidak memperkatakan sesuatu mengikut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyu dan yang diwahyukan kepadanya. Yang mana kat sini in huwa illa wahyu yuha. Yang mana Rasulullah SAW ni bukan dia bercakap suka hati lah. Suka hati dia nak bercakap, dia fikir betul dia cakap. Maksud mu'jizat. Masuk satu tajuk yang baru, iaitu mu'jizat. Mu'jizat dari sudut bahasa iaitu melemahkan, dari sudut istilah pula adalah perkara luar biasa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Yang mana kalau kita lihat ada dua jenis, iaitu hissiyah dan maknawiyah. Hissiyah dan maknawiyah. Boleh lihat kepada pembelajaran kita. Jenis mukjizat. Jenis mukjizat hissiyah dapat dikesan dengan panca indera tetapi tidak berkekalan. Yang kedua, berlaku ketika seseorang rasul masih hidup. Ini adalah yang mana dilihat oleh manusia pada zaman tersebut. Kalau nak cerita mukjizat ni banyak. Mukjizat ni banyak
yang mana mukjizat ni dilihat oleh kaum-kaum mereka ataupun pengikut-pengikut nabi-nabi tertentu. Okey, nabi-nabi tertentu semasa hidup. Okey, sama ada mereka beriman ataupun tidak beriman. Yang mana berlaku tu masa Rasul tu hidup, dan Rasul pun melihat proses itu berlaku, juga kaumnya, juga orang yang di sekelilingnya melihat mukjizat tersebut. Okey, dengan panca indera mereka. Okey, itu adalah hissiyah. Okey, yang kedua adalah maknawiyah. Maknawiyah difahami dengan pemikiran dan pemerhatian berdasarkan ilmu, iaitu mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat. Kalau dekat sini, kalau maknawiyah ni, kalau kita boleh faham, adalah contohnya Al-Quran lah, yang mana dibukukan, okey, dan kekal sampai hari akhirat, yang mana kita boleh ambil lah ilmu tersebut, okey, ilmu tersebut dalam kehidupan kita seharian, okey, yang menjadi mukjizat kepada kita. Okey, contoh mukjizat hissiyah yang nampak tu, okey, yang mukjizat hissiyah. Okey, first adalah Nabi Soleh, yang mana kalau kita lihat seekor unta yang sempurna sifatnya keluar daripada celahan batu. Okey, itu yang berlaku pada Nabi Soleh. Nabi Musa ni kisah dia popular, yang mana tongkat dia tu bertukar menjadi ular yang makan, yang akhirnya makan ular jelmaan daripada tongkatnya ataupun daripada persihirnya Fir'aun. Okey, dan memakanlah ular yang sihir tersebut. Juga 12 air mata terpancar daripada batu yang dipukul dengan tongkatnya. Maka keluarlah 12 mata air yang terpancar. Okey, mata air yang terpancar daripada itu. Okey, itu Nabi Musa. Okey, contoh mukjizat maknawiyah. Okey, mukjizat maknawiyah. Okey, yang Nabi Isa ni dilihat pada Allah daripada orang lain. Bukan ada kesilapan kat sini. Juga ada kaitannya dengan binatang tersebut, tak tahu sampai mana. Okey, tak tahu daripada mana. Yang mana Nabi Isa membuat burung daripada tanah dan hidup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup tu tak tahulah hidup dia tu akan kekal ke atau mati ke sampai hari kiamat ke, Allahu alam, burung tersebut. Okey. Sebab biasanya burung daripada telur, lepas tu dia akan matilah. Tapi kalau dia burung yang mana daripada tanah ni, tak tahu. Mungkin sampai hari akhirat sana. Sampai hari akhirat lah. Wallahu a'lam bissawab. Juga pada zaman Nabi Muhammad SAW, peristiwa Isra' Mi'raj. Okey, peristiwa Isra' Mi'raj. Juga peristiwa daripada Nabi Muhammad SAW juga membelah bulan dengan isyarat tangan baginda. Yang ni peristiwa ni mukjizat yang boleh sampai kepada kita lah. Contohnya apa? Peristiwa Isra' Mi'raj, pensyariatan untuk kita melaksanakan solat, okey, ibadah solat. Okey, membelah bulan dengan isyarat tangan baginda ini pun dilihat oleh manusia pada zaman Nabi Muhammad SAW, dan kekal lah masa tu, benda tu kekal sampai sekarang. Yang mana kita boleh yang mana bulan tu ada lagi bulan tu ada lagi. Dah kata dibelah dengan isyarat tangan baginda, lepas tu satukan kembali, dan Rasulullah SAW dan bulan tersebut kekal sampai sekarang. Kekal sampai sekarang. Kekal tu dan mungkin sampai hari kiamat juga. Juga Al-Quran yang mana kekal pada
sampai sekarang juga, alhamdulillah, berkat daripada pengumpulan Al-Quran, juga tahfiz lah, hafizah, yang mana mengekalkan Al-Quran ni sampai sekarang. Okey, masuk kepada Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan untuk menghadapi ujian dalam dakwah. Ini apa? Rasul Ulul Azmi. Okey, Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi. Okey, kalau senang cakap, Rasul Ulul Azmi inilah, Rasul Ulul Azmi, iaitu mempunyai kecekalan dan ketabahan hati untuk menghadapi ujian dalam berdakwah. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tastajil lahum. Okey, yang mana maksudnya, okey, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi daripada kalangan rasul-rasul, dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu itu. Ini kat sinilah ayat ni jelaskan tentang ulul azmi ni adalah dalam kalangan rasul, yang mana kalau telah tahu ulul azmi ni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Okey, yang mana kalau kita lihat pada Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh ni berdakwah selama 950 tahun. Okey, ni dia. Okey. Okey, ya, sebelum tu nak tengok ya. Okey. Rasul Ulul Azmi ada Nabi Nuh. Okey, nak cerita sikitlah. Nabi Nuh ni dia berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Okey, tetapi hanya sebilangan kecil sahaja yang beriman kepada baginda. Okey. Yang lagi teruknya, okey, lagi teruk 950 ni hanya sebahagian kecil je. Yang paling teruk dan menjadi ketabahan kepada Nabi Nuh adalah yang mana anak dan isteri baginda pun menentang. Okey, menentang Nabi Nuh. Juga Nabi Ibrahim yang mana dihukum bakar oleh Raja Namrud. Okey. Okey, tapi tak dibakar oleh api, lalu dihalau daripada tanah air. Okey, lepas tu diuji pula dengan untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Juga Nabi Musa yang mana berdepan dengan pemerintahan Fir'aun di Mesir yang mana zalim, berlawan dengan ahli sihir. Fir'aun juga berhijrah ke Palestin. Okey, lepas tu untuk bersama-sama dengan Bani Israel lah, kaumnya. Okey, yang mana Bani Israel ni kalau kamu tahu adalah Bani yang mana degil dan engkar. Juga diteruskan dengan Nabi Isa, yang mana Nabi Isa ni okey, ditentang oleh orang Yahudi. Okey, ditentang oleh Yahudi, juga Nasrani katanya. Nasrani. Nasrani ni maksudnya zaman Nasrani yang sebelum Nabi Isa lah, iaitu katanya Rom. Okey, kepercayaan Rom punya lah. Okay, kepercayaan Romnya. Minta maaf kalau salah kepercayaan Rom punya tu, sebab dia Nabi Isa ni katanya masa tu dalam kerajaan atau pemerintahan Rom. Yang mana Yahudi ni dia konspirasi ataupun konspirasi. Okey, konspirasi untuk membunuh baginda. Okey, membunuh baginda, yang mana kalau kamu tahu tentang pensalipan
Nabi Isa, yang mana akhirnya Nabi Isa angkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Juga Nabi Muhammad SAW diuji oleh musyrikin Mekah. Musyrikin Quraisy Mekah berhijrah ke Madinah. Lepas tu berlakunya melalui peperangan yang banyak. Lepas tu menghadapi orang munafik, juga orang Yahudi. Banyak. Inilah jasa yang jasa dan rintangan yang perlu dilalui oleh Rasulul Azmi. Juga terus kepada tugas seorang Rasul, menjadi saksi manusia yang tidak beriman, menjadi contoh tauladan yang baik kepada manusia, menyuruh manusia mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, juga menyampaikan berita gembira. Beriman kepada Rasul. Kesan beriman kepada Rasul. Kesan beriman kepada Rasul. Apa kesannya beriman kepada Rasul? Bersyukur kepada Allah kerana mengutuskan Rasul untuk membimbing manusia. Mencintai dan memuliakan Rasul yang membawa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan dengan sabar. Juga yang terakhir sekali adalah mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kerana mematuhi arahan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, masuk pada kita latihan hebat. Latihan hebat ni dia menguji kita. Beriman pada para Rasul akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut. Kenapa? Macam mana kita nak menjawab hujah tersebut? Tengok. Ini contoh jawapannya lah. Mematuhi ajaran Rasulullah SAW akan memberi ketenangan kerana baginda menyeru ke arah kebenaran. Kesannya mendapat keredaan Allah. Oleh itu kita hendaklah menjadikan diri sebagai contoh ikutan dalam kehidupan agar beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Ini contoh jawapan je lah. Sebenarnya jawapan perlu lebih baik daripada ini. Tapi ini nak cerita pasal diberi ketenangan. Sebab apa? Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran, yang mana kebenaran itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pilih jawapan yang betul. Ni kat sini latihan pengukuhan lah. Pilih jawapan yang betul. Mukjizat yang tidak dapat dikesan oleh panca indera, hisiah ke maknawiyah? Agak apa jawapan dia? Agak-agaknya apa? Ustaz tak boleh tekan lah. Mukjizat yang dapat dikesan oleh panca indera. Agak-agak apa? Rasul yang mempunyai kecekalan dan ketabahan hati menghadapi ujian dalam dakwah, kecuali. Agak-agak nombor 1 tu. Maaf. Nombor 1 ajar apa? Maknawiyah. Kedua, hisiah. Betul. Yang ketiga, Nabi apa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Bukan ada pada list ulul azmi lah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat memahamkan kamu akan tentang konsep Nabi dan Rasulullah dengan sebaik mungkin. Itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung pada unit yang kedua. Kita akan sambung pada unit kedua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.